السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 50 baris 3 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahawasanya barang siapa menyangka ia akan badannya berlumur dengan dunia dan hatinya kosong dan bersih daripadanya, niscaya telah menipu akan dia oleh syaitan. Masih lagi perbahasan yang seterusnya berkaitan dengan sifat mazmumah dalam hati yang ketujuh, iaitu hubbud dunia, iaitu kasih ataupun cinta kepada dunia. Maka dia sambung pada kata dia, dan ketahui olehmu, yakni wahai orang yang belajar, bahwasanya barang siapa menyangka ia barang siapa akan badannya, badan barang siapa itu berlumur dengan dunia, dan hatinya, yakni sedangkan ataupun padahal hatinya, hati barang siapa tadi kosong dan bersih daripadanya, daripada dunia. Siapa menyangka begitu, niscaya telah menipu akan dia, akan barang siapa tadi, oleh syaitan. Ni maksud tipu daya dunia. Seseorang itu ada yang beranggapan, yang paling teruk sekali ialah badan dia atau badan-badan ni zahir lah. Jadi dia nak bahagikan antara zahir dan batin. Batin tu nisbah pada hati, zahir tu nisbah pada luaran. Jadi dia nisbahkan pada luaran itu dikaitkan dengan badan. Cuma tak ada lah berlumur-lumur tu macam berlumur tanah tu kan. Nak kata zahir nampak macam dia itu sibuk dengan dunia, padahal hati dia itu kosong dan bersih daripada dunia. Ada banyak orang yang menyangka sedemikian. Banyak orang yang menyangka sebegitu. Diri dia itu, hati dia tu suci bersih daripada dunia, tak mau dunia, tapi dia sedang bersibuk-sibuk dengan dunia. Dia menyangka bahawasanya diri dia, hati dia itu bersih dah daripada dunia, tapi hakikatnya daripada dunia. Sebab nak kosong hati daripada dunia ni payah. Dia perlu kepada latihan, dia perlu kepada tazkiyatun nafs, dia perlu kepada penyucian hati melalui zikir, ibadat dan sebagainya, sehingga kita mengatakan dunia itu satu perkara yang lekeh, dunia itu suatu perkara yang tidak diambil berat, dunia itu suatu perkara yang tidak penting. Tidak penting, tak penting pun penting juga, tapi taklah seperti mana akhirat. Taklah seperti mana mengingat Allah Ta'ala, taklah seperti mana belajar ilmu fardu ain. Jadi kalau dia itu zahir dia sibuk dengan perkara dunia, dan menyangka hati dia itu sudah bebas dan bersih daripada dunia, itu adalah tanda-tanda tipu daya syaitan. Tak menafikan memang ada yang sebegitu. Zahirnya nampak muamalat dengan dunia, tapi hati dia tak lekat dengan dunia.
Contohnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, dia businessman besar. Dia seorang alim mujtahid mutlak, lagi pula dia businessman lah, kaya raya. Tu. Berpakaian pun pakaian macam orang kaya. Jubah dia besar-besar. Dulu zaman dulu jubah besar-besar ni kira orang kaya lah. Jubah yang lengan itu besar-besar, luah dia punya lengan itu. Kalau kita kecil lah. Tujuan untuk luaskan lengan tersebut ialah itu khusus untuk pakaian ulama pada zaman tu. Itu tempat-tempat ataupun celah-celah lengan tu diletakkan kitab-kitab untuk dibawa pergi sana pergi sini. Disimpan di bawah jubah itu, di bawah lengan yang besar tu. Macam baju convocation tu lah. Lengan itu besar. Tu zaman jubah zaman dulu, zaman ulama dulu. Begitulah jubah dia. Jadi Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, dia punya jubah dia cantik belaka, tak pernah soyak ke jahit ke, tak ada. Jadi orang tanya dia, kamu kata kamu ni kamu suruh kami zuhud pada dunia, tapi kamu ni pakai pakaian yang kaya-kaya, yang mewah-mewah, macam mana? Jadi Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu pun jawab, kata dia, zuhud itu bukannya kita meninggalkan zahir dunia, tak. Zuhud itu ialah hati kita tak berpegang pada dunia. Yang zahir, yang nampak ni, yang kamu nampak ni, ini dalam firman Allah Ta'ala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka adapun nikmat Allah Ta'ala, nikmat Tuhan kamu, maka hendaklah kamu tunjul dan khabarkan. Tunjukkan itu atas dasar syukur pada nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pakaian yang bersih, pakaian yang mewah, pakaian yang kaya, aku pakai untuk menzahirkan nikmat Tuhan. Adapun dalam hati aku tak pegang pada dunia, sekira-kira kalau hancur lebur kain-kain ni, jubah-jubah ni, habis Allah Ta'ala, habis ranak, habis harta aku tak berasa apa. Tu zuhud pada dunia. Bukan zuhud pada dunia ni pakai lekeh-lekeh, selekeh-selekeh, koyak-koyak, apa zuhud. Bukan. Zuhud ni dalam hati, bukan di zahir. Jadi bab tasawuf ni semua dalam hati, dia bukan ikut zahir. Macam tu jugalah kalau seseorang itu memberitahu amalan dia, contoh dia ni sedekah sekian-sekian pada sekian-sekian organisasi, tak semestinya riak lagi. Tak semestinya dia takabur, kerana itu perasaan hati. Itu adalah penyakit hati, bukannya penyakit zahir. Zahir mungkin dia kena buat begitu sebab nak tunjuk bukti, duit orang ramai diberikan kepada orang yang betul. Kita tak tahu. Jadi hati dia lah yang menentukan dia ni riak ke, dia takabur ke, tu serah ke Tuhan. Jadi riak takabur ni bukan urusan kita. Nak hukum orang, dia ni riak ni, tunjuk macam-macam, sedekah sana sini. Tak mestinya. Kadang-kadang perlu tunjuk tu sebab duit orang bagi, jadi itu sebagai bukti bahawa dia telah menyerahkan amanah duit orang ramai. Tu contoh dia. Tapi kebanyakannya banyak yang kena tipu daya syaitan. Hati dia masih lagi terlekat dengan dunia, walaupun zahirnya itu nampak bermuamalat dengan dunia, banyak berurusan dengan dunia, banyak mengejar dunia, tapi hati dia itu masih lagi tidak bebas daripada perkara-perkara keduniaan. Jadi kalau dia berasa bebas daripada perkara-perkara keduniaan di dalam hati dia, maka itu sebenarnya ialah tipu daya syaitan. Maka dia bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama mathalu sahibid dunya kal mashi fil ma'i hal yastati'u alladhi yamshi fil ma'i alla tabtalla qadama'u. Tu hadis riwayat Muslim dan Abu Daud dan Ibnu Majah. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja bandingnya. Ni banding, nak bandingkan. Bandingnya yang mempunyai dunia. Bandingan yang mempunyai dunia, yakni orang yang memiliki perkara keduniaan, seperti yang berjalan pada air. Adakah kuasa yakni mampu yang berjalan pada air bahawa tiada basah oleh dua tapak kakinya? Tu dia tanya. Nabi SAW tanya. Jadi Nabi SAW mengumpamakan orang yang memiliki keduniaan ini seperti orang yang berjalan atas air. Jadi kalau orang yang memiliki keduniaan ni dia mengatakan hatinya tidak terikat dengan dunia, boleh jadi ke tak terikat langsung dengan dunia? Tak. Sebab apa? Sebab dia seumpama orang yang berjalan atas air. Boleh tak kita dakwa orang yang berjalan atas air ni tak kena air langsung kaki dia? Boleh tak? Payah. Boleh tu boleh lah, tapi payah. Mustahil pada adat. Biasanya bila pijak atas kaki air tu, maka basahlah kaki tu.
Jadi orang yang selalu ataupun sentiasa bermuamalah dengan dunia, berhubungan dengan dunia, maka sudah pasti hati dia akan terlekat walaupun sejebis perkara dunia, tak terlepas sikit habuk. Jadi cinta pada dunia tu tak apa, tapi jangan sampai terlajak sehingga melupakan hal akhirat. Itu nak kata kita ni tak boleh bebas daripada dunia. Hati kita masih lagi terikat dengan dunia. Cumanya jangan melampaui batas hak syarak sehingga melupakan Allah Ta'ala, melupakan apa yang wajib atas kita, yang diwajibkan atas syarak untuk kita. Itu tak boleh lah. Kemudian dia kata, dan dicerita daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bukan Rasulullah ni. Halaluha hisabun wa haramuha an-naru. Artinya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali boleh baca tiga. Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam. Dia tiga ni gelaran ataupun doa yang diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kalau selain daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu saja. Kalau sahabat selain pada Ali karramallahu wajhah dibaca secara taraddi, iaitu radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridai dia. Tapi kalau Sayyidina Ali boleh tiga, radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah wa alaihi salam. Karramallahu wajhah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memuliakan wajah Sayyidina Ali. Sebab apa? Sebab dia orang yang tak pernah syirik walaupun belum Islam. Tak pernah menyembah berhala walaupun dia belum Islam. Itu yang karramallahu wajhah tu. Jadi radhiyallahu ta'ala anhu sebab dia sahabat. Wa alaihi salam. Jadi kalaulah ada orang yang mengatakan Sayyidina Ali alaihi salam sahaja, itu kena hati-hati. Boleh jadi dia Syiah. Sebab Syiah dia tak kata karramallahu wajhah dengan radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata alaihi salam. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sebut tiga-tiga. Boleh sebut belaka. Alaihi salam wa radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Cuma biasanya disebut karramallahu wajhah lah. Kemudian dia kata halaluha hisabun wa haramuha an-naru. Arti kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang halal daripada dunia itu sebab bagi dihisab, yakni diperiksa pada akhir akhirat. Dunia ada, kita ada dunia, benda dunia tu halal tak? Halal. Benda dunia halal itu akan dihisab di akhirat. Jadi benda halal di dunia yang kita dapat tak ada masalah, tapi dia akan dihisab di akhirat. Sebab itulah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu perkara yang akan ditanya di padang mahsyar nanti ialah apa yang kita buat berkaitan dengan harta kita. Di mana kita infakkan harta kita? Di manakah kita mendapat harta kita? Kerana itu perkara yang dunia, perkara keduniaan. Antara perkara ditanyakan lagi ialah umur kamu untuk apa kamu habiskan. Tu antara pertanyaan yang akan berlaku di pada mahsyar nanti. Salah satunya itulah harta dunia. Harta dunia yang kamu dapat ni, kamu dapat daripada mana? Sumber daripada mana? Kerja halal ke haram? Ke syubhat? Kalau kamu dapat pula duit itu, kamu pergi ke mana? Beli untuk apa? Infakkan ke mana? Ke arah yang haram ke halal? Semua akan ditanya. Tu berkaitan dunia. Sebab kita ada banyak benda dunia. Lagi banyak harta dunia, lagi banyak ditanya. Batu orang miskin dia cepat masuk syurga sebab apa? Sebab dia kurang harta. Tu ya. Nabi SAW kata orang miskin cepat masuk syurga sebab apa? Sebab dia kurang harta. Bila kurang harta, jadi hisab harta kurang lah, cepat sikit habis. Tapi kalau orang kaya banyak harta, banyak ditanya sebab harta dia banyak. Tapi tak semestinya orang miskin tu semua masuk syurga belaka. Kalau orang miskin tu maksiat, masuk neraka juga dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian dia kata, dan yang haram daripada dunia itu sebab bagi siksa dengan api neraka. Kalau benda halal daripada dunia akan dihisab. Kalau lepaslah, tak lepas masalah juga. Tapi kalau benda haram di dalam dunia, benda haram yang kita dapat hasil daripada dunia, maka akan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala siksaan dalam api neraka. Ni kalau Allah Taala tak ampunlah. Dia kena qaid belaka tu, dia kena qaid kata kalau benda bab siksa neraka, masuk api neraka ni, dia kena qaid kata kalau Allah tak ampun. Kalau orang kafir tak apalah, orang kafir memang kita tak ada qaid dah, memang dia kafir dah. Tapi disebabkan orang beriman ni ada iman, maka kita kena qaidkan dosa banyak macam mana sekalipun, kalau Allah Ta'ala ampun boleh masuk syurga, dan kalau Allah Ta'ala tak ampun barulah masuk neraka.
Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan diriwayatkan bahwasanya melihat oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa alaihi salam ialah nabi yang akan diturunkan di akhir zaman. Tapi walaupun diturunkan di akhir zaman, dia bukan nabi terakhir. Nabi terakhir tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sama sekali selepas daripada aku. Hatta Nabi Isa sekalipun. Kalau ikutkan bukan Nabi Isa, Nabi Khadir pun hidup lagi, Nabi Ilyas pun hidup lagi atas pandangan mu'tamad. Nabi Khadir alaihi salam akan meninggal apabila Al-Quran diangkat belaka nak kiamat. Al-Quran semua hilang. Ayat Quran semua hilang belaka. Nak kiamat tu. Waktu tu wafatnya Nabi Khadir alaihi salam. Kalau wafatnya Nabi Isa bila? Itulah lepas turun akhir zaman tu. Dia turun akhir zaman tu, nak kiamat tu dia bunuh Dajjal habis. Bukan dia bunuh Dajjal, Dajjal tengok dia, Dajjal tu cair. Cair macam cair lah. Tu pembunuhan Dajjal. Dia bukan dia ambil pisau cocok Dajjal ke apa tak. Dajjal tengok dia, Dajjal lari. Bila Dajjal lari, dah tengok dah Nabi Isa tu, pakat cairlah kawan tu. Cair. Ni bukan cerita apa benda ni, memang cair sungguh. Matilah tu. Bila zaman Nabi Isa, bila zaman Dajjal habis dah, lepas tu zaman Nabi Isa pula, mari pula lagi Ya'juj dan Ma'juj. Tu lagi hebat daripada Dajjal lagi. Tu. Dajjal nampak macam gila dah. Dajjal nampak macam hebat dah. Fitnah yang cukup besar. Dia seorang je, tapi mampu menawan dunia. Waktu Nabi Isa turun, mati Dajjal. Bila Nabi Isa turun, mati Dajjal, mari pula Ya'juj dan Ma'juj. Ni lagi banyak. Ni lagi masalah besar. Ya'juj dan Ma'juj, dia manusia juga, bertubuh besar belaka, tapi hakikat dia wallahu alam, semuanya huduh belaka. Sehingga diriwayatkan bahawasanya Ya'juj dan Ma'juj kalau lalu di satu sungai, sungai itu penuh dengan air. Kalau dia lalu saja, sungai itu kering. Sebab apa? Sebab dia minum habis. Jadi bukan tentera, dia panggil kelompok Ya'juj dan Ma'juj ni terlalu banyak. Ya'juj dan Ma'juj ni hanya sebut sekali dalam Quran. Adapun Dajjal tak sebut langsung. Dajjal tak sebut langsung dalam Quran. Bukan makna tak ada, tak layak. Tak layak nak disebut dalam Quran. Kalau syaitan pun dapat ada disebut dalam Quran, Dajjal ni tak sebut langsung. Tak disebut dalam Quran. Ya'juj dan Ma'juj satu je di surah Al-Kahfi je. Hal lain tak ada. Apa tadi? Sayyidina Isa. Jadi Nabi Isa alaihi salam akan turun di akhir zaman di Damsyik, Syria. Kemudian Nabi Isa alaihi salam akan guna mazhab apa? Fiqh. Ni orang tanya. Sekarang mazhab Syafi'i di Malaysia, waktu mazhab Hanbali kat Saudi tu, mazhab Maliki kat Nigeria, dekat Afrika tu, mazhab Hanafi dekat China apa semua tu. Lepas tu kalau Nabi Isa turun, dia mazhab apa? Jadi Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala telah menjawabkan dia soalan tersebut dalam Furu'ul Masail, iaitu Nabi Isa alaihi salam tak ikut mazhab mana-mana, bahkan dia mujtahid mutlak. Dia kategori mujtahid mutlak. Jadi bila mujtahid mutlak, dia haram taklid ke orang lain. Beza dengan kita ni tak bertahap mujtahid mutlak. Kita ni mujtahid je. Jadi kita ni tarah orang awam. Bila tarah orang awam, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kamu tanya orang yang berilmu, orang yang ahli dalam ilmu, kalau kamu tak tahu. Jadi Nabi Isa alaihissalam berkeahlian dalam ilmu kerana dia dinobatkan sebagai mujtahid mutlak. Maka dia tidak ikut apa-apa mazhab pada waktu itu, semua akan ikut Nabi Isa alaihissalam. Itu sekitar lalu berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman, dia menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang Nabi yang berdoa pada Allah Ta'ala untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama Nabi Musa, kedua Nabi Isa. Nabi Musa, Allah Ta'ala tak makbulkan doa dia untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati kemudian dan tak dibangkitkan semula. Dan Nabi Isa alaihissalam dimakbulkan Allah Ta'ala, dia menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada zaman dia Nabi Isa hidup, kemudian diangkat ke langit sampai sekarang dia masih hidup lagi, hidup di langit sana. Maka suatu hari dia akan turun semula. Dan dia akan turun semula, dia akan berkahwin. Dia tak kahwin ni. Nabi Isa alaihissalam tak kahwin ni, dia akan berkahwin bila turun di akhir zaman nanti. Waktu tu kerajaan semua makmur lah. Dia panggil dunia aman sejahtera. Aman sejahtera tu berapa tahun? Wallahu alam, khilaf ulama. Ada yang kata 4 tahun, ada yang kata 40 tahun. Tu khilaf lah. Habis. Jadi Nabi Isa kata akan dunia tadi, melihat oleh Nabi Isa alaihi salam akan dunia pada rupa perempuan yang tua.
yang sangat huduh. Jadi dia tengok dunia tu dirupakan oleh Allah Ta'ala seperti seorang tua yang huduh, seorang perempuan tua yang sangat huduh. Makna lama sangat dunia ni. Dah lama dah dunia ni berada di atas alam ni. Jadi Nabi Isa AS melihat dunia pada rupa perempuan yang tua yang sangat huduh. Dah lah tua, huduh pula. Atasnya, yakni ada atas perempuan tadi daripada tiap-tiap perhiasan. Jadi dunia ni ibarat orang tua yang sangat huduh, dan dah lah tua, huduh pula, ada perhiasan di badan dia. Jadi perhiasan tu ibarat perhiasan dunia lah. Orang tua, perempuan tua tadi ibarat dunia. Kenapa? Kerana dunia sudah lama, sudah sangat lama. Walaupun sudah sangat lama, masih lagi ada perhiasan di atas dunia. Jadi diibaratkan, dirupakan Allah Ta'ala dunia tersebut sebagai seorang perempuan yang sangat tua, dan ada perhiasan yang dipakai oleh perempuan tua yang tersebut. Kemudian maka bersabda ia Nabi Isa alaihi salam bagi perempuan tua tadi. Dia kata apa? Berapa orang suami yang telah berkahwin engkau akan mereka itu suami. Sebab tua sangat. Bila tua sangat, mana suami banyak lah. Biasanya gitulah. Ni contoh cerita ni. Dia tanya gitu. Lepas tu, maka menjawablah dunia itu, yakni dunia yang diserupakan dengan perempuan tua yang huduh tadi. Dia pun jawab, tiada dapat aku menghingga mereka itu suami. Aku tak tahu berapa bilangan dia, tak terbatas. Banyak tu. Lama sangat lama. Lama sangat dah. Antara Nabi Adam AS sampai ke kita ni berapa puluh ribu tahun dah. Berapa puluh ribu tahun. Nabi Adam AS umur dia 1000 tahun dah. Nabi Nuh AS umur dia 950 tahun. Itu baru umur, belum senggang masa lagi. Senggang masa antara Adam dengan Nuh berapa ribu tahun. Senggang masa antara Nabi Musa dengan Nabi Isa berapa ribu tahun. Berapa ratus ataupun ribu tahun. Kalau senggang dengan Nabi Isa dengan Nabi SAW, boleh tahulah sebab ada tarikh dia. Lebih kurang 500 lebih tahun. Antara Nabi Isa AS dengan Nabi SAW, jarak dia 500 lebih tahun. Tengok kalender hijrah tahulah. Tahun Masihi 200 lah, 2022. Tolak dengan Masihi 40 lebih sekarang ni. Lebih kurang 500-600 itulah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tu tadi berapa orang, maka bersabda ia Isa alaihi salam, adakah mentolak mereka itu, mentolak ni cerai, mereka itu suami akan nikah, atau mati mereka itu suami daripada engkau. Dah kamu kata sangat banyak suami ni, kamu ni kena tolak, kena cerai ke, ataupun suami itu mati? Yang kata banyak sangat ni. Maka berkata ia perempuan tua tadi, aku bunuh. Boleh nak baca punah, boleh juga. Punah dengan mana bunuh? Bunuh sekalian mereka itu suami. Dia bunuh belaka. Ni tak kait dosa pahala ni. Ni bukan kalah ni. Ni dunia. Nak kata dunia ni sangat lama, suami dia banyak sangat, tapi bukan aku kena cerai, tapi aku bunuh belaka. Apa maksud dia? Yakni dunia, dengan sebab orang bersibuk-sibuk dengan dunia, dia akan lupa akhirat, dia akan ghaflah, dia akan lalai, tak ingat Tuhan. Tu seolah-olah bunuh dunia pada kita. Dunia membunuh kita dengan cara begitu. Bukan bunuh sungguh. Perit pisau kau tak ada. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka bersabda Nabi Isa alaihi salam, tercengang, yakni hairan aku bagi sekalian suami engkau yang tinggal. Ada lagi suami sekarang ni. Aku heranlah macam mana suami boleh ada sekarang ni. Suami kamu masih ada, masih tinggal sekarang ni. Betapa tiada mengambil, yakni macam mana tiada mengambil teladan mereka itu sekalian suami dengan sekalian suami engkau yang dahulu, yakni yang dahulu yang dia bunuh. Dah tahu dah kamu ni pembunuh suami. Kamu ni wahai dunia pembunuh suami engkau. Macam mana ada orang masih nak pada engkau? Dikiyah pada kita, kalau kita ni sedar dunia ni membinasakan kita, macam mana kita duk kejar dia lagi? Tu bahasa kita kejar sungguh-sungguh. Tapi kenapa masih kejar? Tu maksud dia.
Tu. Itulah yang diriwayatkan oleh Nabi Isa alaihi salam apabila melihat dunia itu diserupakan ataupun dirupakan dengan orang tua perempuan yang sangat hodoh, lagi pula banyak perhiasan padanya. Habis itu. Wallahu a'lam. Habis bab yang ke-7 habis dah. Kemudian bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri dia panggil al-kibru ataupun at-takabbur. Ni besar diri ni. Yang dulu kita sebut dah, besar diri ni tanda dia dua je. Pertamanya menolak kebenaran, walaupun menolak kebenaran kalau dia salah. Dia salah dah, orang tegur dia tak mau terima. Tu maksud dia takabbur. Yang kedua ialah memandang rendah kepada orang lain. Itu pun takabbur. Itu pun memandang rendah pada orang lain. Dia berasa diri dia besar, dia memandang rendah pada orang lain. Itu pun takabbur. Ni dua ciri-ciri yang boleh menyebabkan takabbur. Menolak kebenaran, iaitu dia salah dah. Orang tegur dia tak mau dengar. Tu takabbur. Ataupun dia menghina orang lain, dia mencerca orang lain, dia merendahkan orang lain. Itu juga takabbur. Itu adalah sifat-sifat ketuhanan. Kalau kita ambil sifat ketuhanan, itu hukum dia haram. Sifat ketuhanan Allah ialah sombong, kibria, takabbur. Itu sifat Tuhan. Kalau Tuhan memang layak untuk takabbur, tak ada siapa yang standing dengan dia. Dia yang boleh mengangkatkan darjat hamba dia, dia yang boleh menghinakan darjat hamba dia. Dia yang betul belaka, tak ada yang Tuhan salah, tak ada. Dia memang betul belaka. Tak ada siapa, tak ada Tuhan ni salah, tak ada. Tuhan ni semua betul belaka. Maka dia berhaklah kibrun, dia berhaklah untuk takabbur, dia berhaklah untuk sombong. Maka salah satu nama ataupun sifat Allah Taala kibria, iaitu maha sombong. Tu antara sifat jalal Allah Taala, sifat keagungan Allah Taala. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu, yakni wahai orang yang belajar, bahwasanya membesarkan diri itu, macam mana maksud membesarkan diri? Bahawa melihat ia seorang, melihat mana memandang akan diri seorang lebih daripada orang yang lain pada sifat kesempurnaan. Apa-apa sifat lah, sifat yang menunjukkan dia ni lebih hebat pada orang lain. Dia berasa diri dia hebat. Tu takabbur. Ni penyakit hati yang tersembunyi, penyakit hati yang susah orang nak sedar. Dia berasa dia mulia, dia berasa dia hebat daripada orang lain, automatik ada sombong lalu dah. Walaupun dia ni dah umur tua lagi, umur tua daripada orang tu. Orang tu muda lagi, kita tua lagi, kita pandang rendah pada dia. Itu juga sombong. Apatah lagi orang muda pandang rendah pada orang tua, tu pun sombong juga. Asalkan ada pandang rendah pada orang lain, itu dia panggil sombong. Dia panggil apa? Sombong dan takabbur. Jadi antara Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Muqaddimah Majmu' Syarah Muhadzab, dia kata dua golongan yang tak mendapat ilmu, pertamanya orang yang malu, keduanya orang yang sombong. Orang yang malu sebab apa? Sebab dia berasa tak boleh nak belajar. Sebab apa malu? Bila malu nak belajar, bila nak dapat ilmu? Tak dapat ilmu. Ilmu tak dapat singgah. Macam mana ilmu dia nak dapat? Yang kedua sombong. Sombong ni macam mana? Iaitu dia berasa dia tahu dah. Sombong tu biasanya ni orang jahil murakkab. Jadi jahil murakkab ni biasanya sombong lah. Sebab apa? Dia tak tahu, dan dia tak tahu bahawasanya dia tak tahu. Jadi bila orang tegur bahawasanya dia ni tak tahu, dia berasa dia tahu. Jadi itulah sombong. Jadi dia tak dapat ilmu. Jadi sombong dia nak dapat ilmu. Dia tolak awal-awal dah ilmu, tak mau belajar. Sebab apa? Dah berasa reti dah. Jadi ilmu tidak akan dihinggap pada dua orang ni, iaitu orang yang malu untuk menuntut ilmu, dan yang kedua orang yang sombong. Itulah sifat yang tak boleh dihinggapi oleh ilmu pada diri seseorang. Wal-'iyadzu billah. Itu dalam Muqaddimah Al-Majmu' Syarah Muhadzab jilid 1 dia dah sebut. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan melihat ia seorang akan orang yang lain itu lebih hina daripada seorang tadi. Tadi melihat diri dia lebih. Macam mana dia lihat diri dia lebih? Sebab dia pandang diri orang lain hina. Dia pandang diri orang lain hina, dia berasa dirinya lebih. Maka automatik ada takabbur. Dia tidak boleh nak hina-hina orang. Menghina dan mengherdik orang tak boleh, bahaya.
Teruk lagu mana kawan tu pun tak boleh kita itu menghina ataupun memandang rendah pada dia. Tu habis, maka ia membesarkan diri itu setengah daripada segala sifat, setengah makna sebahagian daripada segala sifat kecelaan, yakni sifat kecelaan di sisi syarak yang berada di dalam hati. Bahkan inilah antara penyakit 3 serangkai. Apabila adanya takabur, insya-Allah taala akan adanya penyakit lain seperti riak dan sum'ah. Akan mari lah. Bila berasa dia hebat, dia nak tunjuk lah. Bila berasa nak tunjuk, dia mari tunjuk depan orang, dia panggil riak. Dia nak berasa mendengarkan amalan dia, panggil sum'ah. Dia berasa diri dia bagus, tak ada orang lain, dia panggil ujub. Dia mari belakang. Start ada takabur ni akan ada benda lain. Ujub, riak, sombong, ujub, riak, sum'ah, takabur. Salah satu daripada 4 ni kalau ada, insya-Allah yang lain-lain akan timbul. Jadi kalau elok 4 sifat yang mazmumah ni, insya-Allah semua tak ada belaka. Tapi kalau kita mengundang salah satu daripada sifat mazmumah yang 4 ni, akan adalah yang lain-lain lagi timbul sendiri. Wal a'yadu billah. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan sebesar-besar maksiat yang sembunyi. Takabur, membesarkan diri itu ialah sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Yang tersembunyi mana? Yang tersembunyi dalam hati. Seperti mana iblis lah, tak mau takabur. Takabur nak sujud pada Nabi Adam, tu perintah Allah SWT. Dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid, Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala sebut, iblis itu pada suatu masa ialah malaikat yang paling alim dan abid. Dia malaikat yang paling alim di kalangan segala malaikat yang lain, dan dialah malaikat yang paling lama ibadat daripada segala ibadat malaikat yang lain. Sebelum diciptakan Nabi Adam AS, iblis laknatullah ini dia ibadat pada Allah Ta'ala 77,000 tahun. Lama. Dan dia antara orang yang paling alim di kalangan malaikat. Apabila malaikat ada masalah tertentu yang dia tak faham apa yang tercatat dalam Lauh Mahfuz, akan ditanya pada iblis. Punya alimnya kawan ni, sampai malaikat Israfil pun rujuk pada dia, malaikat Jibril pun rujuk pada dia. Nama iblis sebelum daripada jadi iblis, nama iblis sebelum jadi iblis namanya Azazil. Bukan Israel. Azazil tu nama malaikat iblis waktu tu. Waktu tu dia tak nama iblis lagi, waktu tu nama Azazil. Kemudian ada lagi lah nama lain sajidan, qanitan, raki'an. Nama dia tu orang yang sujud, orang yang rukuk, orang yang beribadat. Nama mulia belaka tu. Seorang tu iblis seorang tu. Syaitan yang banyak. Iblis itu memberanakkan syaitan. Iblis duduk mana? Duduk laut. Iblis duduk di laut. Sebab tu para ulama melarang orang berada di para ulama larang berada di laut di tengah malam. Sebab apa? Sebab waktu tu syaitan jin sangat aktif di laut. Tu tempat dia. Jadi apa nama tu? Iblis itu waktu dulu namanya Azazil. Waktu tu namanya Azazil. Malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat Israfil alaihi salam pernah ternampak satu tulisan di halaqah pintu syurga. Ni dalam kitab tadilah kita sebut tadi, Jawahirul Qalaid tadi. Sebab kita mengajar di masjid Batu Rakit. Kitab ni kitab besar. Kitab ni kitab tak tahu nak bagi kitab apa. Kitab amalan pun macam amalan. Nak kata amalan pun ya, pekoh bukan. Nak kata tasawuf bukan juga. Dia cerita-cerita lagu tu ya. Tapi susah kitab tu. Dia suruh baca kitab tu. Dah khatam dah itu kitab Asasul I'tiqad. Ingat kita nak baca kitab pekoh apalah. Dia suruh baca kitab tu sebab ada ustaz mengajar, lepas tu berhenti dah. Kita pula kena. Tu. Jadi apa nama tadi? Jadi malaikat Israfil dengan malaikat Jibril pernah ternampak satu catatan, satu tulisan di halaqah pintu syurga. Halaqah pintu syurga ni, pintu syurga tu, halaqah tu bentuk bulat tu yang kalau zaman dulu tempat ketuk pintu. Tu halaqah tu lah. Tercatat tulisannya begini, iaitu ada hamba Allah Ta'ala di kalangan orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dia ini sangat rajin ibadat, sangat banyak ibadat pada Allah Ta'ala. Tapi dengan sebab dia itu mengingkari satu arahan Tuhan, dia menjadi kafir sampai bila-bila. Jadi Jibril dengan Israfil baca catatan tu, dia berasa sedih.
Sehingga kan malaikat Israfil alaihi salam pakat menangis. Malaikat-malaikat lain pun tegur, kenapa menangis ni? Sebab aku terbaca, Israfil terbaca di Luh Mahfuz, Jibril alaihi salam terbaca di halaqah pintu syurga. Benda samalah. Jadi malaikat pun bila tanya sebab menangis tu, kemudian malaikat-malaikat pun pakat menangis lah kau. Kemudian dia nak tahulah siapa ni. Maka dia pun jumpa iblis yang namanya Azazil. Sebab dia orang alim, dia rujuk orang alim lah. Dia pun tak tahu siapa dia. Azazil pun tak tahu siapa dia. Cuma Azazil ni dia mendoakan laknat ke atas hamba itu 1000 tahun. 1000 tahun dia laknat orang yang hamba Allah, yang Allah Ta'ala maksudkan. Tapi dia tak tahu diri dia tu. Orang yang dimaksudkan dalam pintu syurga tu, di Luh Mahfuz tu, iblis lah. Tapi iblis tu tak tahu. Tu rahsia Allah Ta'ala. Jadi dia pun laknatullahi alaih 1000 tahun. Dan dia tak tahu diri dia lah yang dimaksudkan hamba Allah yang mengingkari satu arahan Tuhan. Apa dia? Sujud pada Nabi Adam. Jadi selepas dia ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nama dia bukan lagi Azazil, tapi namanya sudah jadi iblis. Sampailah sekarang. Tu cerita iblis sebelum jadi Nabi Adam. Jadi iblis zaman dulu orang yang alim, orang yang habis. Jadi sampai sekarang lah dia alim tu. Jadi kalau kita jahil ni masalah. Dia lebih alim. Sebab tu dia reti macam mana nak goda manusia ni. Sebab dia alim, serba-serbi tahu. Habis. Tu cerita bab iblis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, tu dah sebesar-besar maksiat habis. Sebesar-besar maksiat yang sembunyi sehingga iblis pun tak tahu. Alim macam iblis pun tak sedar dia takabur, sehingga menyebabkan dia jadi kafir. Tapi kalau orang manusia beriman ni kalau takabur tak kafir, dia fasik lah. tu untuk setan iblis ya. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surah Az-Zumar ayat 72, fabi'sal mathwal mutakabbirin. Mathwa bermakna ma'wa. Arti firman Allah, maka sejahat-jahat oleh tempat ketetapan sekalian yang membesarkan diri, yang takabur tu, iaitu api neraka Jahannam. Neraka. Jadi api neraka Jahannam kita dah kata dah, api neraka Jahannam ni ada dua. Pertamanya khusus, yang keduanya umum. Kalau khusus itu kena kepada orang mukmin yang beriman. Kalau umum makna neraka secara umum. Bila dalam Quran sebut neraka Jahannam, tiba-tiba dia rujuk pada orang kafir. Orang kafir bukan masuk neraka Jahannam. Kalau ikutkan neraka orang Islam itu. Tapi sebab apa dia sebut neraka Jahannam? Tu maksud dia neraka Jahannam, neraka yang secara umum. Kalau neraka Jahannam dirujuk pada orang Islam, tu neraka yang khusus. Neraka yang khusus untuk orang Islam namanya Jahannam. Neraka secara umum nama pun Jahannam juga. Neraka ada 7. Yang paling atas sekali neraka Jahannam. Yang paling atas itulah neraka yang diisikan oleh orang-orang Islam yang maksiat, yang tak diampunkan Allah Ta'ala. Selepas mereka itu masuk syurga, dihapuskan segala dosa-dosanya, dihapuskan dosa dengan dibakar di api neraka, maka api neraka Jahannam pun dihapuskan. Tinggallah 6 neraka selama-lamanya. 6 neraka yang lain tu semua untuk orang kafir belaka. Satu saja untuk orang Islam. Jadi tak ada isu kalau aku buat dosa pun takut-takut tak cukup api neraka. Tak ada isu tu. Ada orang cakap gitu, aku buat dosa dah banyak dah, manusia buat dosa tak cukup api neraka tu. Kepala otak dia ingat ni rumah ke apa. Tu ada bulak gitu. Tak boleh begitu. Itu Allah Ta'ala punya. Bahkan kita ni nanti kalau seseorang ditakdirkan masuk neraka, akan dibesarkan badan dia. Gusi dia tu sebesar gunung Uhud. Gusi saja. Gigi gusi dia itu sebesar gunung Uhud. Tu baru satu gusi. Kalau ada gigi ni 26 gunung Uhud. Itu bau gigi, dah muka apa semua tu. Tu. Kita kalau di neraka, orang ahli neraka akan dibesarkan tubuh dia supaya akan merasai kesakitan yang lebih dahsyat. Dia kalau besar tubuh lagi sakit kalau kena api. Kalau kurus sakit dia kurang. Kalau gemuk banyak isi lagi sakit seksaan dia. Tu neraka Jahannam. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada barang yang menceritakan ia akan barang, yakni oleh Nabi daripada Tuhannya, Tuhan Nabi yang maha mulia. Yang ni hadis kursi ni.
Jadi kalau hadis kursi ni maksudnya lafaz daripada Allah, makna daripada Nabi. Kalau Al-Quran, lafaz dan makna daripada Allah. Itu Al-Quran. Kalau hadis kursi, lafaz daripada Allah, makna daripada Nabi. Kalau hadis Nabawi, makna dan lafaz daripada Nabi. Jadi ni yang akan disebutkan ni, ini firman Allah ni, tapi bukannya Quran. Dia panggil hadis kursi. Nabi nukil makna saja. Maka dia kata, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu tu bukan alqataitu, kan, alqaituhu fi jahannama wala ubali. Habis. Tu hadis dia. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketinggian itu, ketinggian dia terjemah apa? Dia terjemah al-kibr. Ketinggian tu mana takabur lah. Takabur ataupun ketinggian itu selendangku. Ni bukan nak kata Allah duk memakai pakaian, bukan. Nak kata tu sifat dia. Kata selendang. Oh, Allah Taala dah ridha, bukan. Tu suruh faham zuhir ke tu. Ni cakapan-cakapan majah lah ni, bukan cakapan hakikat. Selendangku dengan makna itu salah satu daripada sifat aku, dan kebesaran itu kainku. Sama juga kebesaran tu, wal 'azamatu. Kebesaran dengan takabur tu lebih kurang sama. Itu semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita, salah satu nama Allah Taala Al-Azim. Al-Azim, Maha besar. Maha besar apa? Maha besar pangkat dia. Maha besar darjat dia. Bukan besar saiz. Tu. Maka barang siapa mencabut dan meroboh ia barang siapa akan daku, yakni mencabut sifat tadi, sifat kebesaran tadi, sifat takabur tadi daripada Allah Taala, akan satu daripada keduanya, yakni salah satu daripada keduanya, kedua kebesaran dan ketinggian tu, niscaya aku campurkan dia, kan, barang siapa tadi, ke dalam api neraka Jahannam. Nuktah. Tu Jadi al-'azamatu wal kibru huwa sifatani, huwa sifatallahi. Dua tu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu kibriya dan juga al-'azamah, sombong dan takabur. Tu sifat Tuhan. Siapa-siapa yang memakai sifat Allah, dengan makna siapa-siapa yang bersifat dengan sifat sombong dan takabur, Allah Subhanahu wa taala akan campurkan dia ke dalam api neraka, yakni kalau tak ampunkan dia. Kalau dia tidak ampunkan hamba tersebut. Kalau Allah Taala ampun, tak ada apa. Kalau Allah Taala tak ampun, masuklah neraka. Kalau Allah Taala ampun, masuklah syurga. Walaupun dia tak bertaubat sekalipun. Cuma kita tak tahulah kita ni di kalangan orang yang diampunkan Allah Taala ataupun bukan. Habis. Kemudian dan tiada aku peduli, tu sambung sikit tu. Dan tiada aku peduli, yakni peduli akan hamba tersebut yang dicampurkan ke dalam api neraka tadi. Tak pedulilah. Dah dipakai sifat aku, sifat ketuhanan tu, kibriya, sombong, al-'azamah, rasa besar. Itu sifat-sifat ketuhanan. Jadi tak layak manusia dan makhluk Allah Taala bersifat dengan sifat ketuhanan. Tu. Bermula, habis titik. Kemudian bermula kibriya itu. Kibriya tu kibir tadi itulah, takabur tadi lah, meninggi atas yang lain. Tu maksud kibriya, meninggikan diri atas yang lain dengan bahawa melihat ia seorang, bagi diri seorang kemuliaan atas orang yang lain. Tu istilah kibriya. Semua takabur belaka, cuma istilah kibriya ini khusus kepada orang yang berasa dirinya lebih mulia pada orang lain. Tu istilah bagi kibriya. Jadi kalau berasa lebih mulia pada orang lain, contohnya kita ni mengaji banyak daripada orang tu, kita pun berasa lebih. Tu kibriya. Kita ni mayang jemaah 5 waktu, kawan tu tak apa nak jemaah mana, duk mayang rumah je. Dia berasa diri dia mulia dengan sebab mayang jemaah tu. Itu kibriya, takabur. Tu istilah kibriya, berasa diri dia lebih mulia daripada orang lain, itulah kibriya. Macam syaitan iblis tu dah. Jadi iblis tadi tu ada kibriya. Apa? Sebab dia berasa lebih mulia daripada Nabi Adam AS. Kerana Nabi Adam AS diciptakan daripada tanah, sedangkan iblis diciptakan daripada api. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan azamah itu, istilah azamah pula, keadaan suatu pada diri seorang mulia, lagi pula sempurna, lagi pula terkaya. Azamah, kan dia kata azamah tu sifat Tuhan.
Jadi azamah tu apa? Azamah tu keadaan suatu pada dirinya, diri suatu, diri seorang ataupun diri satu zat tu yang mulia, lagi pula sempurna, lagi pula terkaya. Terkaya ni tak berhajat. Jadi manakah zat yang bersifat dengan sifat mulia, sempurna dan terkaya? Allah Taala. Jadi kalau kita bersifat dengan sifat azamah, berasa diri kita mulia, berasa diri kita paling sempurna, itu kita ambil sifat Tuhan. Tu yang tak boleh tu. Itu yang dia kata, kalau siapa-siapa yang mencabut daripada aku salah satu daripada sifatku, iaitu azamah ataupun kibriya tadi, berasa mulia, berasa hebat, berasa sempurna, maka aku campurkan dia ke dalam api neraka, hal keadaan aku tidak peduli pada dia. Tu dahsyat tu. Kalau Allah Taala tak peduli pada kita, siapa lagi nak ambil peduli pada kita? Itu kibriya, sombong. Tu. Tapi ada satu istilah kaedah, orang yang sombong boleh dibalas dengan sombong. Tu. Orang yang sombong boleh dibalas dengan sombong. Tu satu kaedah lain. Macam orang yang sombong boleh balas dengan sombong. Tu tak apa. Tapi kalau sombong, kalau orang tu tak sombong, kita sombong, tu yang haram. Tu. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.